Past simple tense. When I teach English tenses, I always follow these steps. Number 1, the form. Number 2, the usage. And last but not least, examples. Dalam bahasa Melayu, bila saya mengajar English tenses, saya sentiasa ikut cara macam ini, langkah yang macam ini. Pertama, bentuk. Kedua, kegunaannya. Dan penghabisnya, contoh. Before I want to tell you about the past simple tense, as you can see on your screen, you must know to be verbs. You must also know what past form of verbs. Sebelum saya mengajar past simple tense, sebagai yang awak nampak di skrin awak mesti nak tahu apa itu to be verbs dan juga past form of verb. Di skrin anda itu menunjukkan verb atau kata kerja dalam bahasa Inggeris. Ada dua kategori, ya. Satu regular dan lagi satu irregular. Dan bawah regular menunjukkan base form dan juga past form. Sama juga dengan irregular. Dia ada base form dan past form. Ini anda mesti nak ingat. Dalam bahasa Inggeris, tiap-tiap satu perkataan, base form ada mempunyai past form. Pasal apa dia ada past form? Past form inilah verb yang kita mesti gunakan bila kita bercakap atau menulis past tense. Ingat itu. Added tambah ed. Answer, past form dia tambah juga ed, answer, sama juga bake, tambah d, baked. Semua regular verb mesti ditulis ejaannya ditambah dengan ed atau d, ya. Itu dalam regular verb. Dalam kategori irregular verb pula, dia tidak macam itu. Begin jadi began. Build jadi build. Ejaan dia lain, ya. Cut, cut. Sama. Draw, drew. Drink, drank. Eat, ate. Jadi dia irregular, dia tak tentu. Ya, jadi ini irregular verb awak kena hafal. Ya, dan ia selalu digunakan. Itu beza regular dengan irregular verb macam ini. Lagi satu, anda mesti nak tahu to be verbs. Base form dia be. Present form dia am, is dengan are. Dan past form yang mana kita mesti guna dalam past tense, am jadi was, is jadi was, dan are jadi were. Ini mesti kita nak ingat dan faham. Kita mesti tahu macam mana nak gunakan to be verbs. Kalau present tense,
Dalam ayat present tense, I am. Dalam past tense-nya, kita kena cakap I was. Sama juga, he is, she is, the cat is. Semua subjek singular kita gunakan is. Tapi bila kita tulis atau cakap dalam past tense, kita kena tukar. He was, she was, the cat was. Dan are pula, you are, present tense. We are, they are. Dan past tense kita kena guna you were, we were. Ini mesti nak ingat. Sekarang saya hendak menerangkan past simple tense. Cuba anda lihat di skrin awak itu. Ada dua bahagian, to be verbs, dan di sebelah kanan verbs biasa. Okey, mula-mula saya nak menerangkan positive statement, bentuk positive statement atau affirmative. Dalam bahasa Melayu, benda yang benar, Okey, to be verb dahulu. Anda tengok situ ada subjek diikuti dengan was dan were. Sama ada verb biasa, awak tengok subjek diikuti dengan verb dan mesti past form. Okey. Misalannya, to be verbs tadi, ayat they were friends. Itu sebab subjek dia they. Kalau singular, he misalnya. He was a friend. Dan bagi verb yang biasa, he worked yesterday. Ingat, past form dia work, dia regular verb ed sahaja. W-O-R-K E-D. He worked yesterday. Kalau plural subjek, they, sama. Dia tak ada dua. They worked yesterday. Itu mesti nak ingat. Sekarang, bentuk negative statement pula. Awak tengok situ, to be verbs, subjek diikuti dengan was not atau were not. Kena tambah not saja selepas was atau were. Bagi verb biasa, subjek mesti diikut dengan did not dan diikuti dengan verb mesti base form, bukan past form. Ini mesti nak ingat. Okey, misalannya to be verb tadi, kita cakap they were not friends. Plural kita gunakan were not. Kalau singular, he misalnya. He was not a friend. Bagi verbs biasa, he didn't atau did not work yesterday. Tengok tu spelling work sahaja. Itu base form. Kalau plural, they didn't work yesterday. Tak berubah. Ini mesti nak ingat. Sekarang bagi soalan pula. To be verbs, jika anda tengok situ,
was atau were dahulu, ya. Diikuti dengan subjek. Misalnya, were they friends? Kalau singular, was he a friend? Ya. Okey, bagi verb pula, verb biasa, kita kena gunakan did pula. Did dahulu, ya. Diikuti dengan subjek dan diikuti dengan verb. Verb ini mesti base form, ya, bentuk yang asal, ya. Pasal kita sudah menggunakan did, itu menunjukkan past tense. Okey, misalnya bagi to be verbs, were they friends? Kalau singular, was he a friend? Bagi verb biasa pula, misalnya, did he work yesterday? Kalau plural pun, did they work yesterday? Sama, tak berubah, ya. So, ini bentuk-bentuk yang awak mesti nak ingat. Awak kena ingat bentuk saja dan kenal dan tahu verbnya. Sekarang saya nak menerangkan kegunaannya. Masa bila kita nak gunakan past tense. Okey, yang pertama, to express completed action in the past. Atau dalam bahasa Melayu, untuk menyatakan sesuatu perbuatan atau kejadian yang telah berlaku dahulu. Misalnya, I saw a ghost last Friday. Kita kena gunakan past tense, saw, ya. Okey, yang kedua, to describe a series of completed actions in the past. Untuk menerangkan beberapa perbuatan atau kelakuan yang telah berlaku dahulu. I finished work, walked to mall, and found a nice cafe to have coffee. Ingat, finish, walk, found, itu adalah past tense. Yang ketiga pula, to express habits in the past. Untuk menyatakan tabiat atau perbuatan, kebiasaan yang telah berlaku dahulu. When I was young, I played badminton every evening. Itu kita gunakan was dan played. Itu semua past tense, ya. Yang keempat pula, for stative verbs. Jadi apa kita nak tahu apa itu stative verb? Dia berlainan daripada verb yang biasa. Yang biasa tu kita panggil action verb. Tapi ini stative verb. Ini mental activity, pemikiran kita. Ya, perkataan seperti own, think, need, wish, ya. Kita gunakan, okey, misalnya ayat yang pertama. He had a small hut. Had. Dia ada atau mempunyai sebuah pondok kecil. Yang kedua, I wish I was a millionaire. Saya harap saya adalah seorang jutawan. Wish itu past tense, ya. Itulah sahaja penerangan saya tentang past tense. Yang penting yang kita mesti nak faham, ia digunakan apabila bercakap tentang benda yang berlaku masa dahulu. Past tense, ya.
Dan dalam past tense, verb-verb dia dalam bahasa Inggeris ada past tense form. Tiap-tiap perkataan itu ada past tense form dia. Dan juga ada dua jenis. Verb tu ada dua jenis, regular dan irregular. Regular, past form dia sama sahaja, iaitu ujungnya kita kena tambah ed atau d. Dan irregular itu kita kena hafal, ya. Kena hafal dan ingat. Lagi satu nak ingat, verb ada to be verbs dalam bahasa Inggeris. Am, is dengan are itu present form dia. Past tense dia, past form dia jadi am jadi was, is jadi was, dan are jadi were. Ini kita nak ingat. Sekianlah saja. Saya harap awak faham. Kalau tak faham, baca lagi, dengar lagi video ini. Sekian, terima kasih. Thank you.